Pendengarannya satu. Mendengar? Mendengar semua benda. Ya, mendengar tu banyak ke satu? Mendengar setiap sesuatu. Ya, saya tanya mendengar tu banyak ke? Mendengar setiap sesuatu. Yasma'u. Ya, banyak. Banyak. Jadi sama ke tak sama sifat zat dengan sifat fa'il? Sifat zat sami'un. Okey. Sifat fa'il, Allah mendengar setiap sesuatu. Tadi bahasa Arab, ni bahasa Melayu pula. Apa biasa sami'un dengan mendengar tidak sesuatu? Jadi Ustaz Salman mengatakan bahawa sifat zat itu adalah sami'. Bahasa Arab terjemahan dia adalah Tuhan Maha mendengar segala sesuatu. Kemudian Ustaz Salman mengatakan sifat fi'liyah pula adalah Allah mendengar segala sesuatu. Jadi Ustaz Salman hanya mengatakan sifat zat itu sami' dalam bahasa Arab dan sifat fi'liyah itu adalah Tuhan Maha mendengar segala sesuatu dalam bahasa Melayu. Kemudian Ustaz P.U. Faiz mengatakan, oh jadi sifat zat di sisi Ustaz Salman adalah sami', sifat fi'liyah pula adalah Maha mendengar segala sesuatu. Jadi hanya alih bahasa saja ke? Jadi adakah sifat zat itu sami', sifat fi'liyah itu Maha mendengar segala sesuatu? Adakah itu kefahaman Ustaz Salman tentang sifat zatiyah dan fi'liyah? Mari kita lihat apakah perkataan ulama Hanabilah. Jadi kita lihat dalam kitab Al-Isyarat Al-Ilahiyah ila al-Mabahith al-Usuliyah oleh Imam Najmuddin At-Tufi Al-Hambali. Kata beliau di sini tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat apakah Ar-Rahman ini? Kata At-Tufi, ulama berbeza pendapat. Ukhtulifa fiha. Ulama berbeza pendapat. Adakah Ar-Rahmah, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah ini sifat fi'liyah ataupun adakah ia sifat zatiyah? Sekiranya kita kata rahmah Allah itu adalah sifat fi'liyah, maka dia bermaksud al-ihsanu ilal khalq, kebaikan Allah kepada makhluk. Bila kita kata Allah bersifat Maha Pengasih Ar-Rahman, maknanya Allah membuat ihsan kepada makhluk. Wal ihsanu makhluk, kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluk, itu adalah makhluk. Dia ada selepas daripada tak ada. Wal ihsanu makhluk. Rahmah adalah ihsan. Ihsan adalah makhluk. Ihsan adalah benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yaqumu bidzatihi. Dia tidak berdiri pada zat Allah, kerana Allah membuat sesuatu di luar. Allah mencipta. Listihalatil qiyamil hadithi bil qadim. Kenapa kita tak boleh kata perkara baru, perkara makhluk itu di zat Allah? Kerana mustahil perkara baru berdiri atas zat yang qadim. Contoh untuk kita faham fi'liyah itu adalah perbuatan pada yang lain. Contoh kita kata rahimat tabibul marid. Doktor itu mengasihani seorang pesakit. Seorang doktor mengasihani, merahmati pesakit. Apakah maksud doktor merahmati pesakit? Idza alajahu, apabila doktor itu mengobati pesakit itu. Pengobatan seorang doktor kepada pesakit itu adalah perkara yang berlaku di pesakit itu, bukan berlaku kepada doktor. Ia adalah perkara yang hasil pada pesakit itu. Lianna ilajuhu lahu ihsanun ilaih. Pengobatan doktor itu kepada pesakitnya itu, itulah maksud ihsan. Jadi berdasarkan penjelasan ini, rahmah adalah ihsan. Ihsan adalah makhluk. Maka rahman adalah sifat fi'liyah. Perbuatan Allah pada makhluk. Allah cipta kebaikan pada makhluk. Itulah maksud dia rahmah sifat fi'liyah. Waqil ar-rahmatu sifatun dhatiyah. Setengah ulama kata rahmah ini bukan sifat fi'liyah. Ia adalah sifat dhatiyah. Ia bukanlah penciptaan Allah kepada sesuatu di makhluk. Malah rahmah ini adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ai ma'na qaimun bidzatihi. Sifat yang berdiri pada zat Allah, macam ilmu, qudrat, iradat, zat yang bersifat dengan sifat rahmah. Itu maknanya sifat dzatiyah. Di sini kita dapat faham maksud sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sekarang kita lihat kitab Halalul Uqdi oleh Najmuddin At-Tufi juga, untuk kita faham apakah maksud sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Kata At-Tufi, sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini ada dua jenis. Yang pertama zatiyah, yang kedua fi'liyah. Kan maksud sifat itu zatiyah, yakni sifat itu al-qa'imatu bidzatihi, berdiri pada zat Allah, macam qudrat, iradat, ilmu. Muqarinatun laha fil wujud, yang ada sifat itu dengan adanya zat Allah. Kalau zat Allah itu qadim, sifatnya pun qadim. Manakala sifat fi'liyah pula adalah al-af'al as-sadiratu anhu. Sifat fi'liyah ini adalah perbuatan yang terbit daripada Allah. Maksudnya Allah yang buat sesuatu itu, al-mufariqatu lahu, yang berpisah daripada Allah. Yakni ia bukan Allah. Sifat fi'liyah ni bukan Allah. Dia adalah penciptaan Allah kepada sesuatu. Kal khalq, seperti penciptaan Allah kepada makhluk. Penciptaan Allah, makhluk yang tercipta itu perbuatan Allah, dan itu al-mufariqatu lahu, berpisah daripada Allah.
bainun anhu, tidak berlaku pada Allah. Ini benda yang terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Warizqu, Allah memberi rezeki, maknanya Allah mencipta rezeki pada makhluk. Ini maknanya sifat fi'liyah, yakni penciptaan, pengadaan. Jadi sifat dzatiyah sifat pada zat Allah, sifat fi'liyah adalah pengadaan, daripada tak ada kepada ada. Jadi kita lihat sifat sama' dan basar. Adakah sifat sama' dan basar ini dzati ataupun fi'li? Menurut At-Tufi Al-Hambali. Kata At-Tufi, antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Jadi sifat as-sam'i wal basar, dua sifat sama' dan basar, mendengar dan melihat. Hal huma sifat dzatin aw fi'lin? Adakah kedua-dua sifat ini sifat zat ke atau sifat fi'il? Kata At-Tufi, ada khilaf. Ada khilaf dalam kalangan muslimin lah. Tapi pendapat ahli sunnah apa? Wa ra'yi ahli sunnati, pendapat ahli sunnah, terkeluarlah daripada sini pendapat ahli bid'ah yang bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kata apa? Annahuma sifata zat. Sama' dan basar ini adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah bersifat dengan sifat sama' dan basar pada zat Allah, yang berdiri atas zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sifat fi'liyah. Ini pula adalah kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah oleh Syekh As-Safarini daripada mazhab Hanbali. Nama kitab ini Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawati'il Asraril Athariyah, yani akidah Athariyah, Hanabila. Apa kata beliau tentang sifat sama' dan basar? Sifat sama' dan basar ini adalah dua sifat yang qadimaini, qadim sedia kala, dhatiyain. Jadi sifat sama' dan basar adalah sifat dhat, bukan sifat fa'il, menurut As-Safarini Al-Hambali. Kita tengok kitab Al-Ain wal Athar fi Aqaidi Ahli Al-Athar oleh Al-Imam Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali. Kata beliau, sifat sama' dan basar ini adalah qadimaini dhatiyain, dua sifat yang qadim sedia kala dan sifat dhati, bukan sifat fi'li. Jadi jelas di sini bagaimana ulama Hanabilah sendiri menjelaskan bahawa sifat sama' dan basar adalah sifat dhati, sifat yang wujudi, berdiri atas zat Allah Subhanahu wa taala dan bukannya sifat fi'li. Tapi semua Asy'ariyah, Hanabilah, Maturidiyah, Hasariyah semua sepakat sama' basar ialah sifat zat, bukan sifat fi'liyah.